Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang semua. Okay. Macam kebelapan. Okay, so sementara menunggu rakan-rakan kamu tengah nak masuk ke dalam Teams tu, saya akan reset ada set. Okay, so saya akan mulakan je dulu. Kalau ada jadi saya akan keep on acceptkan permohonan some of your friends untuk masuk ke dalam Teams ni. Okay, so saya akan share, kita akan start our presentation lah, our kuliah lah for this evening okay, afternoon. Okay, hopefully you guys dapat dengar suara saya. Kalau tak dengar beritahu. So juga boleh respon di bahagian chat tu kalau anything you have anything to ask ke kan, everything lah. Anything you guys kena boleh tanya, interrupt, boleh letak kat bahagian chat tu ataupun boleh kat bahagian mic pun, kat bahagian gunakan mic anda pun boleh. Okay, tapi disarankan anda boleh type kat bahagian chat tu. Melainkan saya bukan buka sesi ruang untuk you guys bertanya secara verbal dan sebagainya. Okay, so kita akan tengok topik hari ni. Minggu ni baru kita nak macam start. Okay, pagi tadi saya terangkan dulu. Pagi tadi rakan saya Encik Nazrin dah masuk sesi lab anda. So hopefully you guys dah familiar sikit lah dengan sistemnya. Saya minta maaf sebab tak dapat masuk pagi tadi. Sebenarnya saya tak masuk pun sebenarnya dah almost 2 weeks ke fakulti. Okay, so explanationnya adalah saya sebenarnya dalam 5 Mac sebelum you guys masuk masuk ni lah, masuk orang kata apa, masuk start SEM 2 ni. Okay, saya menjalani satu pembedahan di bahagian hidung saya ni. Dah nampak okey lah. Dalam hidung. Okay, dalam hidung. So pembedahan tu berlangsung dengan berjayanya, berkaitan dengan sinus, and then need to rest for the 2 weeks lah. Okay, 2 minggu untuk rehat. So Khamis ni baru masuk. So that's why kalau minggu ni saya ingat nak masuk juga tapi secara online dan juga sebagai sesi lab tu kepada rakan saya untuk handle kejap. Okay. Bahkan nanti difahamkan you guys kena familiar juga. Nanti minggu keempat pun you guys akan ada sesi mostly secara blended kan, blender, and then week 5 tu nanti secara blended juga. You guys akan boleh balik kampung. Sebab cuti you guys ni adalah pada hari raya saja, pada Rabu dan Khamis tu kan. Tapi hari Isnin, Selasa dan Jumaat tu sebenarnya dibuat secara blended. Blended tu maknanya you guys boleh bila-bila masa lah buat. So sebenarnya nak bagi cuti tak boleh nak dibagi cuti. So dibuatlah digunakan pakaikan kaedah blended. Okay, so you guys waste any time lah, you guys boleh actually kata apa? Buat benda tu. Tapi tak suka you guys kena buat. So sebenarnya cuti raya tu tak ada. Okay, cuti raya tu tak ada. You guys ada cuti raya, hari-hari cuti tu je. Sebab you guys ada cuti SEM nanti. Cuti SEM adalah pada minggu ke-8. So dia tak bagi, so you guys kena buat benda tu pada waktu tertentu lah. Mungkin malam raya ke ataupun nak tunggu depan raya ke, tapi kena buat lah benda tu. Sebab dia request sebagai blended, dia tak request sebagai cuti. Okay, so that for the teaching. Okay, kita balik kepada interaktif grafik. Siapa saya nanti saya akan terangkan dulu di akhir ni. Okay, saya share this slide. Okay, interaktif grafik. Saya ada sebenarnya IG, TikTok dan sebagainya. You guys boleh follow kalau nak follow. Tak apa. So anything story berkaitan dengan my personal life dan juga education pun dekat situ lah. Okay, mostly kat IG lah, TikTok jarang. Okay, so the sources is YouLearn. Okay, kita gunakan YouLearn banyakkannya. Most important lah. And then of course saya akan beritahu kalau YouTube link yang berkaitan, kita akan guna benda tu. Okay, interrupt saya kalau ada anything you guys tak dapat dengar. Tapi kalau dia dapat dengar, saya gunakan Blue Yeti punya, bukan Blue Yeti ni, White Yeti lah. Okay, Yeti punya mikrofon. Dah dekat 4 tahun dah ni, daripada zaman PKP. Zaman PKP you guys kat mana? Dekat SPM kan? Ke SPM lah, matrikulasi. Tak tahu, tak faham. So you guys tahun bila masuk? Tahun 2022 kan? 2022-2023 kan? Okay, all tasks in YouLearn is compulsory and must be completed by the given date. So
given deadline lah. Given date tu ataupun given deadline tu, ada masa tu you guys kena buat. Okay, dia nombor tu, number one is you learn, nombor two ada mesti buat semua task tu you buat unless it's been told otherwise lah. And then the third thing is join WhatsApp group and juga Microsoft Teams. So this one you guys kena buat. Sekejap, saya nak accept dulu mana anything yang ada tak payah mohon ke macam mana dia. Dia tak pending request. Accept. Okay, so kehadiran adalah melalui ni melalui orang kata apa Teams sebab dia dapat automatically tangkap kehadiran lah melalui sini. So you must make sure you guys log in guna you guys punya ID live ada apa Microsoft punya ID lah. Okay, number 4 is what tak ada number 4 terus what we learn. Okay, so what we learn. Saya masih tak kena dengan saya, tak apa. Nanti dekat last slide, lepas tu start ke depan. What we learn, okay, OpenGL, tadi you guys dah familiar with C++, okay. OpenGL ni dia punya successor dia adalah Vulkan language. So, tapi OpenGL ni still relevant, digunakan dalam banyak application lah. It's a graphic library. Okay, ini antara yang you guys dah buat tadi paling first lah. Okay, okay. So antara yang awal-awal you guys buat dan ni kalau dapat hasilkan ni is the first one lah. Okay, you guys akan buat. So ini mostly yang paling early version dah. Nak kata yang paling version yang ke ada nak tanya tu macam suara tu. Sound tak ada ke? Salah seorang cakap sikit. Takut tak ada sound speaker tak ada. Cakap sikit. Khabar ke? Hai ke? Salah seorang. Hai sir. Audio setting. Salah, patut tak dengar. Okey, dapat dengar. Okey. Atas speaker saya, speaker ke Yeti punya speaker. Okey dah, kita dapat dengar juga di belakang. Okey, mute sekarang. Dengar macam-macam. Okey. Semua boleh on. Saya dah mute automatic lah, tak apa, saya ada sistem ni ke mute all kan. Okay. Okay. So ini yang paling antara yang awal lah. Yang paling yang tak terawal macam mana? Okay, yang terawal saya cuba tunjuk contoh lah. Okay, tengok sekejap masa tunjuk share with you guys lah. Okay, YouTube. Dia ada dekat saya punya YouTube. Okay, sekejap YouTube saya sekejap. Tunjuk sikit apa sebenarnya you guys belajar ni kan, apa you guys nak hasilkan. Kadang nak tanya kan. Okay, kita tengok apa yang you guys akan hasilkan. Mana sini video. View your channel. Okay, view your channel. Dapat tengok kan. Okay, sekejap. Ini macam-macam campur. Ini sebenarnya channel saya. Ni kat playlist saja. Playlist sikit betul tak? Kena tengok sikit. Playlist. Bukan. Sekejap. This is one. Letters. Mana dia? Sebentar dia. Raised by latest popular. Itulah latest. This is about latest lah. Masih 1 year ago. This is 1 year ago. Mana dia 2003? Ni this one. Okay, ni antara contoh lah saya mute kan. Okay. Ni senior you guys lah. Senior you guys ni right now dah tahun 3 lah. Dah tengah ambil SPM. SPM pula. PSM. Tapi pula. Okay. Mana dia? Okay, sebagai hasil-hasil lah. Situ ni yang paling yang tetap. Okay, ni this one. Nampak? Dia ada texture. So, dah jadi macam satu environment virtual. Okay. So ini yang akan berlaku kat you guys. Ini projek akhir diorang. Projek akhir you guys lah nanti juga. Tapi bukan tajuk ni pula. Ni tajuk lain. Ni tajuk sesuruh diorang design Dewan Chancellor.
ikut diorang punya, sama ada nak ikut follow exactly as what UTM actually build, ataupun you guys nak create your own punya ni lah, Dewan Chancellor kan. Tapi ada some specific some orang kata requirement lah, of course. Ada pelbagai lah buat masih kan, macam-macam kan. Ni bukan saya pula. Okay. Kan? Okay. So and then okay, so and then you guys akan belajar lah buat OpenGL ni. Dia banyakkan dia digunakan untuk orang kata apa, untuk game pun ada kan, zaman SEM kan, Half-Life right ni. Right now dah ada Counter Strike 2 kan. Okay, topik-topik dia, okay, this is 7 topics yang kita akan ni lah. Module 1, Introduction to Computer Graphics, Programming, Input and Interaction, Geometry Object and Transformation, Viewing, Lighting and Shading, Hierarchical and Object Oriented Graphics. Okay, so module 1 ni lebih kepada introduction, theoretical je, banyak teori. Theoretical aspect lah, mostly ada berkaitan dengan computer graphic lah. Okay, and then second one kita go to the OpenGL, go to the technical part. Okay, and then input, of course lah kita dah buat grafik, kita nak gerakkan dia kan, pakai mouse, pakai keyboard je, dua tu je, tak kita pakai lain. Okay, and then kita belajar the transformation object. Okay, berkaitan dengan 3D lah, kita pelbagai lah, maksudnya kita nak gerakkan dia, nak bagi dia control dia ni. Kita memang boleh gerak pakai keyboard ataupun mouse, tapi what is the input that is needed kan, untuk guna untuk kita nak bagi bola tu melantun ke, contohnya bola tu bergerak ke pada kelajuan certain at some speed ke, bagi dia sentiasa bergerak ke, that's why kita ada transformation. Memang transformation ni kita akan update. Mana sebab bila kita run some programming coding tu, kita kena ada objek yang sentiasa in loop, dia akan looping nampak dia berpusing macam kipas angin lah. Macam mana you nak simulatekan kipas angin tu sentiasa berpusing. Okay, so dia akan almost, let's say we can say that every frame per second, every 1 second kita akan update frame tu kan. Ada 30 frame, ada 30 frame 30 gambar dalam satu saat. So kita akan update dia punya angle dia by 1 degree ke. So you guys kena keep on make it loop, and then bila sampai contoh dia update sampai 360, dia kena kosong lah balik. Sebab bila pusing 360 darjah, dia mesti kena reset balik ke kosong. So that's why ada some coding, some programming yang kita akan buat pakai tu. Ada dalam lab. Okay, and then viewing, kita nak view dia jauh, dekat dan sebagainya. Okay, lighting dan juga shading. Kita ada lampu kan, pencahayaan dan juga shadow dan sebagainya, sebab bagi texture tu nampak hidup. And then some hierarchical and object oriented graphics. So this one is more on moderate to advanced lah, tapi kita akan belajar macam mana nak, how to you guys nak detect collision dan sebagainya kan between object. Dia object juga you guys dah buat virtual punya object. Let's say you guys buat cube kan, dua cube tu kalau ikutkan, kalau you guys letak je di environment tu, virtual environment tu tak beri sifat dia boleh collide with other things, semuanya dia akan tembus lah kan. Kita kena bagi dia sifat. Bila dia sifat dia macam rigid. Contoh rigid ni RIGIT GID rigid. So rigid bila bertembung, so dia akan melantun ke membounce balik dan sebagainya. Kita akan bagi dia sifat. Okay. So ini yang you guys kena set up lah. So make sure you guys get the Visual Studio tu version tu adalah 2019 and above. Lagi baru, lagi bagus. Okay, lagi bagus. Okay. And then ada Mac. Okay, Mac pun ada setup. Boleh setup. Sebenarnya Xcode ni dah ada. Okay. Kalau siapa yang guna Mac, boleh. Ada dalam tahun lepas, ada yang guna Mac. Dia cara dia. Kalau tak boleh juga, tapi tak apa. Nanti tak tahu, Encik Nazrin ada ajak, ada ni tak. Tapi kalau you guys guna Mac, jangan risau. Dekat rumah, ataupun dekat you guys punya, boleh ada Mac, apa, bawa je bangsa silap. Okay. Jumpa saya kat office pun boleh. Hari Khamis ni sekarang masuk office je lah, sebab dah habis MCC, boleh masuk office. Okay. Ada some setup ni, kalau tak boleh juga ada untuk ni. This one for Mac lah. Okay. Ni saya adalah in Jabatan Media Interaktif. Okay. So mostly saya bidang saya on computer graphics. Okay. Bidang saya ni macam campur sikit. Saya mostly degree saya on engineering, computer engineering. Okay. And then bila master on computer science. Bila PhD saya ambil in mathematics. Matematik ni tapi fokus dia on the computer graphics, into visualization, complex algorithm dan sebagainya lah. Banyakkan matematik lah benda. Okay, tapi itu dah zaman dulu lah. Kalau sekarang kalau tanya saya nak buat matematik lagi ke tak, dah cukup lah usia ni. So you guys lah yang kena buat. Saya je mengajar je lah kan, sampailah macam kan. Okay, matematik ni sama-sama dah melibatkan formulation semua dan sebagainya kan. So kita tak pergi ke arah tu lah. You guys just guna je apply. Tahap you guys ni just apply and then some
think sikit lah, some thinking kena buat sikit lah tu kita nak coding kan. Okay. So saya pun ketua jabatan bagi media interaktif ni, which is ketua jabatan kepada you guys punya ni lah, BITM, BITE punya pensyarah. Okay. Kita ada pensyarah, kita ada dalam 24 orang, seorang cuti belajar. So kalau you guys perasan yang baru-baru tu, contohnya lah kalau you guys dah ambil, mungkin kalau you guys dah ambil free module tak ataupun elektif. Kalau motion graphic tu ada Cik Faik kan, ataupun ambil itu baru tu, Cik Faik tu baru tu lepas masuk. Dia daripada Astro. Ataupun siapa lagi? Yang tahun 2 ni tak pasti siapa yang tahun 2 you guys kan. Okay. So mostly yang baru ni ada ajar AI for game, mostly for game. Okay. Kita pun ada banyak 7 lecture baru sebenarnya untuk dalam jabatan saya ni. Okay. Banyak yang muda-muda di saya lah. Okay. Okay, good. So kita go to the chapter 1. Chapter 1. Chapter 1 ni mostly introduction to the computer graphic. Okay, tak nafas sikit. Kita go through one by one. Okay. Okay. So kita just make sure that you guys can actually rewind balik. Video ni dia recorded. So you guys boleh orang kata apa view balik kalau tak faham. Okay. Bahkan dekat Relearn tu ada banyak saya dah record 2023, 2022, 2021. Because you guys nak rujuk yang mana satu pun boleh. Kan tak kisah. Okay. So computer graphic ni elemen dia for the elements tu dia ada 3 lah. Hardware, software, application. Why these 3 things lah kan. You guys need, for example hardware. Hardware ni you guys need orang kata apa, of course graphic card. I know RTX kan. RTX kalau itu in term of Nvidia lah. Kalau macam kalau macam AMD kalau Radeon jenis AMD ni graphic card. Saya dah tak keep track sangat in term of AMD ataupun ATI punya graphic card. Okay, pergi ke Nvidia lah dengan RTX tu kan. Okay. And then software, you guys ada hardware, software mesti ada yang nak enhance the technology of the graphic tu. Okay. So gunakan dah 3D Studio Max ke kan, gunakan Blender. Right now guna Blender ke Blender berdapur tu. Ni Blender 3D. Okay, Blender 3D. Okay. Application ni bila kita dah buat, kita gunakan Blender tu ke, gunakan Cinema 4D ke, buat satu application. Mana software buat software. Software ni buat application sebenarnya. Kita guna software buat application. Tapi software tu pun is application. Tapi software tu lebih kepada dia nak integrate with the hardware. Tapi bila kita buat application, kita tak perlu tahu buat hardware. Kita just guna software tu punya capability untuk buat application kita. Buat apps lah. So buat apps ataupun simulation. Buat animation, apps, simulation, benda-benda itu adalah sejenis application. Okay. So dia bukannya software. Software yang benda yang you guys nak buat untuk create that things lah. Contohnya guna Adobe Animate untuk buat simulation, untuk buat animation. Animation tu is application. Okay. Things lah. Okay. And computer graphic ni is a business of the generating image. Grafik ni semua image je. Semua benda yang keluar dekat screen tu semuanya image. Image yang made up of the pixels. Okay. Titik-titik. Itu untuk jadi satu file gambar. Gambar tu pula ada 30 ataupun 60 ataupun kalau game sampai 120 dia push. Kan nampak very smooth lah dalam game tu. Tapi depend on capability of the you guys punya hardware juga. Okay, pixel titik-titik tu lah. Kita titik tu kan. And then basic graphic system macam mana dia keluar dekat output device kan. So dia ada processor, dia ada graphic processor, dia ada frame buffer, dia ada CPU memory and GPU memory. So you guys punya task cari apa each of these things ni. Ni kan, ada pen dah. Kena ada pen ni. Dia macam ni tak? Pen ke? Lalu kalau word tu dia draw kan. Dia draw. Ni edit lah ni. Ni edit. Okay. Tak apalah. Okay. So kita dari sini. So graphic processor ni dan sebagainya. So mereka kita ni. Mungkin kita view. Ada ni tak? Full screen. Lambatlah pula kan. Apalah. Okay. So ada processor. Pergi ke graphic processor. Frame buffer. CPU memory. Apa guna CPU memory ni? Of course lah. Dia depend nak simpan you guys punya ni lah. Contoh you guys gunakan Adobe Animate kan. You guys import asset-asset semua kan. Simpan dalam mana? Simpan dalam dia punya GPU dengan CPU memory. Macam mana dia nak distribute kan? Itu you guys tak perlu tahu pun sebabnya. Itu you guys buat application, you guys tak perlu tahu. Tapi you guys sebagai pembuat kepada yang nak buat application tu, contohnya you guys nak buat Adobe Animate kan.
ataupun you guys nak buat game engine. You guys ni seorang yang programmer yang orang kata apa, tahap yang bukannya buat game tapi buat tools untuk buat game. Itu lagi lah sama macam siapa yang buat game engine ataupun buat yang buat orang kata apa, software ni. Yang buat software ni kena kenal pastilah. Dia nak kena guna simpankan kalau bila orang tu user tu import asset, orang ni nak buat animation kan, guna Adobe Animate. So sebagai programmer for the programmer kepada Animate tu, yang buat Adobe Animate tu, dia punya programmer dia lah. Kalau you guys klik Animate tu akan dia keluar dia punya kredit kan, dia punya orang siapa yang terlibat behind the Photoshop lah, behind Illustrator, behind Animate kan. So diorang ni lah, programmer ni lah yang handle in term of nak buat ni. So diorang kena programming lah, coding semua sebagainya kan. Sama macam you guys buat simulation atau grafik zaman dulu. Ni kita zaman-zaman dulu kan, macam mana you guys kena tahu ni sebabnya it's the fundamental. Macam mana datang come out with the ni kan. You guys tahu right now mungkin guna Blender buat 3D punya objek kan. Okay, itu tahu. Tapi how that Blender 3D tu come out macam mana dia datang kan, macam mana dia buat. Inilah dia pakai benda ni semua. Dia proses grafik tu letak dalam memori dan sebagainya, macam dia bagi kat CPU, dia distribute sikit ke GPU. So it's very hard technical stuff lah dalam tu. Okay, so kita tengok history sikit. So pada tahun 1980 lah dia keluarkan the first, orang kata apa, or one of the first lah, kita ada kata the first. Kadang-kadang right now macam dia nak kena pasti siapa yang dulu kan, mungkin kat Jepun dah keluarkan ke sebagainya, tapi mostly focus right now is the HP computer is the one that first orang kata bercolor. 80 kan, masih muda lagi, mana baru lagi color ni orang kata tapi TV color sebenarnya dah ada sejak 19 lebih, 60 lebih dah ada, tapi in term of komputer yang bercolor ni kan, kan komputer yang bercolor, supporting color kan, sebenarnya pakai DOS je. Kalau siapa tanyalah parent you guys kan yang pernah ada komputer sejak zaman 1990 kan, ataupun ada kat model lama kat luar lah, atau kat dalam rumah kan, so ada orang pakai DOS je kan. Start Windows 3, Windows 3.1 macam tu baru ada macam ada button macam you guys sekarang ni kan. Okay, timeline dia. Okay, let's nanti kita back pada belakang sikit pada 1950 ada kita gunakan CRT display console. Okay, tak ada ni ke macam highlighter, ada highlighter ni tu. Okay, so nampak CRT display console ni saya save je lah. Okay, itu penting. Okay, CRT display ni paling penting untuk dalam military. Kebanyakan benda sebenarnya dalam military. Internet pun dalam military. GPS yang you pakai pun dalam. Pakai tu maksudnya siapa pakai jam lari. Kalau ada jam lari kan, dia pakai GPS kan, daripada Garmin lah. Okay. Daripada apa lagi? Polar, Coros kan sebagainya. Siapa yang berlari tahulah geng lagi GPS kan. Zaman tu tak ada sangat jam, tak ada GPS ni. Jam ada GPS ni pun baru je lagi kan. Kalau baru, rasa dalam 10 to 20 years baru teknologi dia baru ada ke jam. Sebelum tu ada dalam bentuk smartphone je. Smartphone letak kat kereta. Sekarang smartphone dah ada GPS lah kan. So perkembangan ni semua baru, lagi sangat baru. Baru start sejak selepas millennium tu memang semua berkembang lah. So CRT, zaman dulu guna CRT macam ni. Sagabak ni. Kamu dapat tengok ni, saya share ni betul kan. Sagabak. Apa yang ada ni angkat tangan. Angkat tangan online kan, angkat tangan buat apa. Ni ada butang raise tu. Nampak raise tu. Kan? Macam tu. Kan, dia angkat tangan. Siapa ada? Angkat tangan ada ke? Wah, ada CRT, bagus. Tapi saya gambar yang masih berfungsi kan. Bagus. Kan? Okay. So tengok besar. Tambah mostly stick dengan 14 atau 15 inci lah kan. Tapi sekarang semua dia flat. Itulah bila kita makin flat screen ni, orang kata apa, orang ni makin berisi kan. Dulu zaman CRT screen ni orangnya kurus sebab nak angkat tu berat kan. So this is daripada the food spectre lah. Sekarang makanan viral ke banyak macam-macam kan. Itulah, itu makanan tu. Okay dah. CRT ni you can be used either as a line drawing device or to display contents of frame buffer. So ini the hardware behind it lah. Okay. So pendek kata benda ni nampak macam technical sikit, tapi apa yang berlaku adalah elektron gun ni dia macam memancarkan satu cahaya ke screen tu. Okay, start screen tu ada dia pancarkan dekat, so ada titik dah, titik sini lah. Dekat screen ni ada titik kat sini kan. Ni sebenarnya ni dia benda ni ada di bahagian belakang CRT ni. Dia akan pancarkan tiup ni lah, dia bulat ni. Dia bentuk bulat lah, tapi dia akan pancarkan bentuk sini je lah. Dia akan setkan lah screen dia macam mana kan. So dia akan pancarkan each dot tu, nampak?
spot, ada banyak spot lah. So spot ni dia akan pergi ke setiap titik pada pixel tu. Okey. Selalunya benda macam ni dia boleh bertahan lama dan juga boleh tak bertahan lama juga. It depend. Sebabnya ianya berkaitan dengan kualiti bahan-bahan dalam ni, sebab dia gunakan orang kata apa, kapasitor dia semua dan sebagainya kan. Anode semua benda ni memang elektronik yang memang orang kata apa, mudah degraded from time to time lah. Macam LED lain, LED terus padam terus. Dia tak ada macam guys punya, kita analogikannya sebagai macam mentol bulb zaman dulu lah. Dia akan lama-lama mungkin malap. Kalau LED dia tak macam tu, dia terus padam je, dia on off je kan. Itu LED. Okay. So sekarang kita pakai LED kan. Right now tambah smart TV kan. Smart TV, smart home. Right now semua dah concentrate dah ke smart home kan, betul tak? Smart home ni macam mana? Alah, you guys control semua pakai apps je kan. Aircon pakai apps dah sekarang. Okay. You guys semua sampai rumah kan. Contoh nanti, ni kita talk in terms of you guys punya parent ni lah. You guys nak beli aircon, takkan you guys nak beli aircon kan. Let's say myself lah kan. Contoh myself. Tapi tak ada lagi aircon yang pakai diri. Aircon lama masih ada lagi. Okay. Jadi kita cakap pasal smart home. So aircon dia pasang, remote pun pakai ni je. Pakai apps je kan. Pakai apps. Tapi dia ada remote dia. Boleh pakai app juga. Sebab dia ada wifi kat situ. Dia ada wifi. Internet dekat orang kata dekat Swiss pun boleh pasang wifi. Maksudnya even though you guys punya rumah tu contoh tu tak ada benda yang wifi pun, tapi you guys boleh pasang switch yang wifi. Okay, satu switch tu mahal sikit. Satu selalunya switch tu switch yang macam plug in off tu lah, tekan tu kan. Kan tukar je benda tu. So apa yang buat, kita ada apps control switch tu. So kalau nak nyalakan lampu depan, you guys contoh kat Kedah kan, rumah kat Melaka kan, menyala tu, tiba orang terkejut situ, ada lampu tiba-tiba menyala kan. Semua wifi, semua control dalam wifi. Aircon pun, aircon memang dah ada apps lah dalam aircon tu sendiri. So kalau mampu pasang aircon yang tu, boleh aktifkan aircon tu untuk on. Contohnya ada kan, saya ada air purifier, control pakai dia rumah dah boleh bagi setkan dia cleankan di air kan sebelum masuk. Tu macam-macam ada. Tapi nak masak nasi tak boleh lah, sebab mana boleh masak nasi. Kalau you guys kena ambil beras tak dulu dalam tu, mana boleh automatic. Melainkan you guys hire robot lah kan. Itu tak boleh smart home, itu dah lain macam tu. Smart home ni benda lampu, aircon kot, apa lagi benda-benda yang kita nak onkan dah. Tapi nak buat makanan untuk you guys tu, you guys kena hire robot lah. Itu tak termasuk lah tu. Kan memang buat robot kan. Memang benda lain. Sorry, kadang-kadang saya termasuk benda lain. Itu, kalau dalam kelas lagi nak sembang banyak kan. Okay. And then pada tahun 1950-60 ni ada satu mungkin strip chart ni. Strip chart ni dia macam orang kata nak, you guys tengok dekat medical tu dia keluar macam graf-graf kan. Itu nama strip chart lah, bukan jugalah. Okay. Kemudian pada juga plotters. Plotters sampai sekarang ada, cuma right now dah printed lah kan. Dulu pakai pen, letak pen dah print. Sekarang pakai printed dah, color dah. Printer you guys lah. And then pada tahun 1960-70, 1960 dan 70 ni barulah start ada gambar-gambar 3D. Okay. Kan Pixar yang first keluarkan 3D graphic first. Okay. Tahun 72, even diorang ni pun hidup lagi, sebab perkembangan dunia grafik ni masih muda. Bukan nak kata muda, dia contohlah siapa yang lahir tahun 70 right now, dia orang masih umur dah 50 baru kan. Okay, so it's still young. Okay, tambahkan grafik-grafik yang high end ni baru berkembang sejak zaman CGI, zaman Marvel punya filem ni kan, semua dah pakai CGI kan. Dengan Sofian lagi buat 3D punya ni, quite good lah. Kita ada banyak local content yang develop the effect with 3D and so on. It's quite good kalau ada banyak lagi macam tu. Sebenarnya ada ramai lagi macam dia, cuma the most popular macam tu lah. Macam you guys bandingkan dengan pemain bola lah. Ada pemain bola yang popular, tapi sebenarnya pemain yang tak popular dia pun hebat juga kan. Okay, kita tengok Cristiano Ronaldo ataupun Messi kan. Sedangkan ada banyak lagi yang belakang kan. Okay. So and then okay, move on. And then continue. And then the first, orang kata bukan the first lah, the initiative of the modern computer graphic ni, okay, ni keyword dia, modern interactive graphic ni, the first yang come up the idea ni oleh Ivan Sutherland ni. Dia buat doctorate work ni, maknanya dia buat PhD lah dekat MIT. MIT ni dekat US. Okay, yang hebat lah ni. MIT ni institute university lah, dia macam university yang hebat. Sebut je MIT, orang tahu lah, Massachusetts. Nama di US, Massachusetts, tu saya sebut. Okay, Institute of Technology. Okay, so dia develop sketchpad macam iPad lah kan, tapi bukan iPad pun, dia kat screen je pun, tu pun bukanlah boleh pakai kat situ kan. Okay, so dia develop, ni bapak dia. Okay,
Papa fotografik yang panggil. Okay, so dia hidup ni. So tahun ni dia bulan Mei ni nanti dia 86. So still young lah. Diorang dia pun mesti ada lagi kan. Okay. So sketchpad ni sebab boleh lukis. Sebab zaman tu dah ada iPad dah. Memang bukan iPad dah. Tapi CRT pad lah kot. Kan. Sketchpad dah. Nampak tu dapat display something. User move like pen. Computer generate new display. Oh quite good. Bagus lah zaman ni. Bayangkan zaman tu. Tahun 63 tu time tu ni. 63. Present form of movie. Tapi sekitar 60 dah ada benda ni kan. Apa tak bangga kan. Even mana zaman parent you guys pun dah ada. Okay, parent guys mungkin sekitar ni kan. Mungkin yang dah parent yang umur sekitar tahun 60 lebih ni, selalu parent dah 60 lebih 60 kan. Okay, so display. Okay, so next one. Okay, display processor. Ni dia kata mostly yang pakai di zaman time tu lah. Okay, macam mana dia displaykan CRT. So rather than they have the host computer try to refresh display using a special purpose computer called the display processor. Okay, so graphics store in the display list on display processor. Maksudnya turutan macam mana dia nak asingkan turutan untuk nak paparkan kat sini. Apa di sebalik yang berlaku. So apa yang berlaku adalah sebenarnya dia generate benda tu. Tapi dia kena compile tu dengan very fast lah. Dia kena RAM yang besar dan sebagainya. Of course lah, time tu limited in term of RAM dan sebagainya. Dia draw benda tu, dia dapat input. Okay, dia dapat input. Dia macam capture lah. Dia macam tangkap gambar lah juga benda tu. Dia somehow dia ni kan special purpose. Sebab tu dia guna special purpose. So dia refresh tu, dia akan paparkan benda yang kat screen tu, yang kita display tadi. Tapi of course lah, benda ni of course, bila dia lukis pun dia taklah immediately keluar, mesti ada some sort of delay sikit. Okay, so sebab tu dia create mining algorithm for that. Okay, and then berkembang lagi lah dengan ada direct view, storage tube dan sebagainya. Okay, okay, so dia not require constant refresh dan sebagainya. So dia gunakan untuk CAD community lah, mana nak computer edit design. So okay, move on to the 1970 to 1980. Okay, raster graphic. Raster graphic ni lebih kepada orang kata apa? Dia ada dua, satu raster, satu vector. Okay, so raster ni lebih kepada yang macam gambar lah, dia display gambar macam ni. Okay, so nampak raster, vector. So raster effect are digital image create or capture asset sample of given space. So nampak beza raster dengan vector. Diperkenalkan ni digital, bukan gambar analog. Kamera SLR analog zaman dulu dah ada. Tapi in term of dia nak paparkan gambar yang digital, gunakan ada raster ni. Okay, dia tangkap gambar by pixel. Vector ni, kalau you besarkan pun dia akan keep on the sharp kan. Sharp. Okay. So ada perkembangan workstation dan PC zaman tu. Okay. Sekitar tahun bila ni? Okay, 70-80 dah ada dah gaming PC dan sebagainya. Right now dah makin ada. Okay. Although Windows no longer make distinction between workstation and PC, sekarang ni pun dah tak, kita nak kata ada beza ke tak workstation dengan PC? Tak. Kita boleh nak kata sangat dia ada beza, tapi dia still ada beza sedikit. Okay. Contoh di server-server kita mesti pakai workstation di mana dia monitor dia satu je, tapi dia punya right of the server tu kita sebut banyak lah kan. Okay. So, itulah mostly kita tak panggil dia sebagai, tapi masih ada lagi lah orang panggil PC, ada panggil workstation. Workstation ni mostly for the home punya user lah, ataupun dalam lab dan sebagainya. Kalau workstation ni lebih kepada mungkin kepada server-server punya lab dan sebagainya. Okay, mesti ada tu. Okay, so dia tunjuklah some features sini workstation ni dia tak personal, dia is something yang special computer design. Dia ada specification tertentu, dia tak concentrate on that. Dia mungkin dia tak perlukan grafik sangat, tapi dia perlukan processor yang tinggi dan juga RAM yang tinggi je dengan storage, sebab dia untuk yang simpan storage je. Ada juga dia buat untuk grafik saja. Grafik dia satu workstation ni ada sampai 3 grafik dia guna kan, ataupun 2. Okay, tapi personal kita guna satu je kan. So dia tunjukkan satu perbezaan lah. Nak kata dia kata has lower specification and has higher specification ni, dia tepat lah. Dia bukan nak kata dia tepat, sebab ada je desktop you guys kat rumah yang orang kata apa laju lagi mengalahkan workstation kan, pakai sampai 2 RTX 4090 kan contoh kan. Tapi mostly has lower specification, but workstation has the higher specification. Expensive of course. Dia ni tambah RAM bukan sekadar 16GB atau 32GB, kadang-kadang sampai 128, 256 gig kan untuk RAM dia. Bahkan mungkin lebih, sampai terabyte punya game, terabyte punya RAM untuk satu workstation.
Sebab dia memang nak perform untuk render farm sebagainya. Tapi kau ada desktop. Kalau you guys desktop nak guna sampai 1 terabyte gig, terabyte RAM, takkan kot. You guys use untuk perform yang gaming yang tahap orang apa high end je, yang macam yang end user je kan, bukannya untuk nak render dan sebagainya. Okay, tapi boleh kau buat render tapi not on the commercial level ataupun industrial level lah. Okay, so pada 1980 1990 pun dah hasil dah grafik macam ni. Okay, cantik ni semua. And then pada tahun 1980 dan 90 juga diperkenalkan kaedah environment mapping, bagi kita cantik sikit. Tidak very dull macam ni, dia tak ada reflection lah. Ni ada reflection lah kan. Dia diperkenalkan pada tahun ni lah. Ada reflection, ada bump mapping. Kata environment mapping ni maksudnya you guys ada bola yang contoh you guys bawa kereta yang merelit. Merelit tu yang Kedah kata merelit. Saya rasa Jitra tu kata merelit yang Kedah kan. Merelit dia metalik. Dia shining lah kan. So lalu mesti ada rumput nampak kesan kat kereta tu kan. Itu ada bump mapping. Okay. Bump mapping pula. Bump mapping ni macam juga dia macam ada benda tu you guys buat dia bulat je. Tapi you guys nak bagi nampak ada kesan-kesan lekuk. Sudah akan ada macam dia nampak dia 3D. Dia macam 3D tapi bukan 3D. Dia seolah dia macam muncul. Dia macam ada nampak lekuk dia semua. Tapi sedangkan you guys buat sphere yang tak ada lekuk-lekuk pun. Tapi nak bagi dia nampak lah. Supaya at least kita kurangkan penggunaan nak gunakan model grafik yang tinggi. You guys boleh je hasilkan benda macam ni kan. Tapi contohnya nak hasilkan exactly dia punya ring kat luar ni kan. Dia punya ada macam ni semua kan. Nak hasilkan macam ni susah. Bukan susah. Makan memori. Okay. Tapi apa dia buat? Dia just buat satu texture. Dia mapping kan. Tapi ikut depth of the pakai lighting lah. Kan. Dia treat dia lah. Okay. Lighting. So, untuk dia buat bentuk. Okay. And then smooth shading. Smooth shading ni bagi nampak shininess dia punya nampak. Dia yang dimension dia terus smooth. Okay. Bagi nampak dia smooth. Ikut keadaan lah nampak gloss dan sebagainya kan. Okay. So dulu sebelum ni ada nama sebelum OpenGL kan dia ada nama ni Programmer Hierarchical Interactive Graphic System. Okay. Okay. Dia panggil sebagai fix ke tak saya ingat kan. Okay. So ini antara awal-awal lah dia buat. So and then the masyarakat di grafik come up with OpenGL lah. Okay. Lepas tu hasil. Mana tu contoh macam early version lalu OpenGL. OpenGL ni datangnya memori pula. Movie Toy Story tu kan. Aku rasa dia pakai tools kan. And then tools ni sebab ada ni lah texture mapping, blending, accumulation, texture apa. Benda ni juga tak perlu. Tapi texture mapping ni kita akan take note. Juga akan belajar texture mapping dalam lab ke-6 ke 7 saya ingat. 5 ke 6? 5-6 dulu. Okay. Baru lagi lah. You guys pun you guys lahir 10 years after this kan. 2000 above kan. So still new. Zaman saya tadi pun kanak-kanak lah. Tengok story the first kan. Okay. First ni guna OpenGL semua. Of course lah. Ini adalah satu orang tu buat animation. Animation tu dihasilkan oleh satu tools lah. Tools tu yang dibuat gunakan untuk untuk buat ni. Okay. Dan tools tu dah menggunakan library OpenGL. Okay. Embed grafik dan sebagainya kan. Okay, bagaimana dengan 3D game pula? 3D game pun sama. Mostly pada 1992, 1989 dah ada still ada game 3D. Tapi dia grafik dia memang quite nampak macam quite old school punya ni lah kan. Okay. Pada tahun 2000 hingga 2010 macam-macam ada. NVIDIA ATI grafik, photorealism, console with high-end grafik. Banyak perkembangan teknologi yang memerlukan penggunaan grafik yang sangat tinggi lah. Okay. Okay, penggunaan 4 line. Okay. And then 2011 and recent. So VR sekarang berkembang. Siapa yang mampu beli Apple Vision Pro tu angkat tangan. Belilah harga RM6,000. Tapi Apple cuba nak hasilkan satu version yang murah sikit. Tapi murah sikit tak murah. Harga pun nak cari, nak cadangkan dalam sekitar RM9,000 Malaysia kot. Ataupun dalam USD 2,000. Kan compare to this one yang current one harga dekat RM4,000 USD kan. So kalau mampu belilah. Bolehlah bawa benda tu kan letak ke belakang. Dia pakai power bank kan benda tu. Dan kan tengoklah orang pakai Apple Vision Pro kan. Tapi sekarang ni Oculus semua ni pun dah boleh portable juga, boleh bawa kan. Apatah lagi AR VR apatah lagi. AR pun augmented reality dah banyak digunakan. Betul tak? Okay, and now kita tadi kita pergi kat dah half dah, sikit lagi. Okay,
ke image formation. Okey, kita take a break kejap dalam 2 minutes. Okey, kita take a break 2 minutes. Okey, kita sambung kejap. Okey, kita pergi masuk ke image formation. Okey. Okey, so macam saya cakap tadi, image formation ni kita selalunya kita orang kata apa, generate ni gunakan gambar lah, it's a photo, it's an image. Okay, image formation. So tapi kita kena form the image tu gunakan apa? How it actually we display the image on the screen. So actually we use of course the cameras ke ataupun microscope, telescope, and human vision system is one of the same area of the cameras lah. As long as the benda tu is actually capture something, okay, capture and then display that where, okay. Contoh kita our human vision system, kita mata kita collect the evidence, all the light, so on. Semua cahaya, semua ambil cahaya. Cahaya ni semua cahaya kan. Kemudian dia pantul. Apa yang kita tengok warna, everything around us is a reflection. Okay, dan kena kat mata kita balik lah. And then otak formkan image tu, dan kita tengok lah image tu. At the real, is a very fast speed lah. So kita tengok benda ni very fast. So kita tengok ni real time lah semua ni. Dia real time, sangat laju. Okay, so berapa powernya sistem mata dan otak kita kan. That's why. Okay, kalau komputer kita kena pakai komputer sangat power lah. Kalau lambat kan. Okay, elements of the image formation. How the image tu will be formation dekat display. Sebab dalam in term of komputer ni nak display kat mana kan. So this first kali of course lah, we need to have an object lah. Object, okay, and then the viewer tu macam mana dia punya kamera lah. Kemudian ada light sources. Kalau gelap nak pandang apa kan, tutup lampu gelap. Nampak apa kan, gelap. Nampak apa. You need to have light sources. It's must. Okay.
So what is light? Tengok light. So light ni electromagnetic wave. Okay, dia ada some point of radiation dia. Ada radiation yang selamat. Contoh matahari selamat dah. Ada radiation yang tak selamat. Wave, electromagnetic wave. So ada light yang tak selamat. Yang tak selamat ni belah-belah ni. Biohazard ni kan. Okay. So light is a part of the electromagnetic spectrum that cause a reaction of our visual system. So generally these are wavelength in the range of about some nanometers here lah. Ini some theory untuk kamu tengok sikit lah. Boleh baca tambahan boleh cari-cari lah di internet untuk dapatkan data yang tambahan dan sebagainya. Okay, long wavelength appear as red and short wavelength appear as blue. Macam pelangi juga, ada end to end dia apa kan. Okay, and then what is the ray tracing? Kan, so kita masuk ke ray tracing pula. Jadi kita kata bukan light apa? Light ni dalam pelbagai dalam teknik pencahayaan dalam grafik. Okay, ni sebelum kita masuk ke sini Okay, sebelum kita masuk ray tracing ni sebenarnya kata dengan light ni macam mana dia nak dikumpulkan untuk kita orang kata apa? Paparkan dengan efisiennya di monitor kita ni kan. Okay. Kalau you guys cari kat internet ray tracing kan jadi kan. Apa benda kan semua nampak dia ray tracing teknologi nampak macam sama je kan. Nampak sama je, tak ada beza pun, tapi ada banyak beza sebenarnya. Tapi orang kata secara kasar tengok secara paling sekali pandang sama, tapi pandang secara lama sikit macam you guys main game, memang ada perlukan detail dia. Ray tracing ni adalah lebih kepada macam mana dia nak trace supaya tak ada orang kata apa bahan-bahan ataupun benda yang nak dipancarkan tu hilang lah. Okay, maksudnya semuanya ada. So ray tracing is an engineering technique that can produce incredibly realistic lightning effect. Mana tak ada all the information tu ada 100% lah dapat. Compare previous one, kalau kita tanpa guna ray tracing, lighting dia akan nampak suka dengan ray tracing, nampak dia akan nampak realistic. Okay, kalau compare yang traditional method, ada banyak matematik yang lain, boleh juga dia pun realistic juga, tapi it's not compared to ray tracing. Tapi ray tracing ni is computational cost dia ataupun orang kata apa nak buat calculation dia ataupun penggunaan resources lah komputer mana agak kuat sikit lah. Okay, sebab diperlukan banyak processing power dia. Okay, this is algorithm sebenarnya. Dia algorithm. Satu algorithm. Algorithm ni macam apa lah? Macam if as semua kamu buat tu kan algorithm. So essentially an algorithm can trace path of light and then simulate the way that the light interact with the wavelet object it ultimately hits in the computer generated world. So dia akan sama macam macam dunia nyata dia kan, nampak ni. Nampak smooth je kan, nampak kan. So ni cara dia, contoh kita ada kamera, image kena form kat screen ni. Kita kena bayangkan macam ni, ini scene object, ini light sources. Contohnya kita kena bayangkan kita nak paparkan satu objek tu dekat skrin kita. Kita kena bayangkan kamera dekat belakang skrin lah. Ni kita. Objek tu dekat belakang monitor ni lah. Belakang monitor ni kita ada monitor kan. Belakang tu. Okay. So bila kita nak buat algorithm tu, kita kena dia pastikan, okay, light sources tu pastilah ada pancar ke situ kan. Mana kita bagi ada algorithm untuk light tu, dia akan, kalau kita buat sendiri lah, dalam OpenGL ada, kita boleh panggil je light dia. Kita takkan implement ray tracing yang risau. Ray tracing algorithm dia ada. Tapi dia custom made lah kena buat. So kalau pakai light yang biasa, okay, pengenalan biasa cukup. Tapi ray tracing ni apa yang buat, okay, dia akan setelah macam kita anggap macam ada algorithm ni, dia macam pergi satu vektor. Kita gunakan satu vektor, okay, jom kita view ray ni. Vektor ni dia akan bergerak, vektor kan bergerak. Cari belajar balik dalam ni, vektor dia boleh bergerak, ada arah kan, ada magnitude. So you guys gunakan, dalam algorithm ray tracing tu, dia akan hit the object. Boleh calculate lah magnitude dia semua kan, magnitude arah kat mana kan, betul tak? Kemudian kat mana dia pergi terpelanting atau mana terreflect. Of course, light sources ni pun ada dia punya vektor dia tengah pergi cahaya ke mana. Light sources ni kalau dia mencapah dia pergi banyak arah lah kan. So di situ dia akan calculate macam mana dia dapat berapa percentage color kat situ. Contoh dia hit the object tu kan. Di sini dia tunjuk. Dia hit the object ni, contoh dia hit some part of this sphere ni, sphere, and then dia dapat data tu disimpan, dia akan pancarkan kat mana kat ruangan yang diperlukan, berapa density, berapa cahaya yang pergi ke sini kan. So dia akan calculate, sebab dia akan calculate balik, dia calculate paste dia punya ni. So maksudnya cahaya kat sini mestilah nampak macam kabur sikit kan, macam dia yang paling dekat dengan skrin mestilah lagi pekat, lagi nampak lebih pekat. Campur dengan cahaya nampak reflection dan semua sebagainya. So dia akan paparkan benda tu exactly as
yang sepatutnya lah. Okay. Yang boleh juga dicek YouTube sini. Okay. Nampak sini, kalau mata kasar nampak sama je. Tapi kalau tengok RTX off, RTX on, nampak dia punya reflection dia tu. Kena ni sikit je. Kan? Dia macam kabur sikit. Ni ada on. Apa yang biasa ni? Biasa algorithm lah. Sebenarnya algorithm. Dia improve algorithm yang traditional tu. Dia pakai vector based calculation and then of course ada some pakai GPU calculation lagi lah sebab dia nak calculate each pixel tu. Kan dia nak bukan kira macam roughly je kan. Okay. Okay, itu enough for the lighting lah. Lighting nanti kita akan masuk topik 6 lah. Okay. Ini topik 6. Okay. Nanti. Okay. Kita pergi ke color pula. Kita nak masih basic je. Kita nak cuba-cuba tak ada lama-lama sangat kan. Sebab you guys pun nanti nak berbuka semua. Kita nak persiapan kan. Okay. Harap you guys sekarang ni dekat asrama lah kan. Dekat rumah ke kan. Santai kan. Tapi minggu depan kita kena face to face. Okay. Okay. Yellow, blue, red color. Ini RGB benda. Ataupun YMK. Ada RGB, ada CYMK. Betul tak? Okay. Ini CYMK. Ini RGB. Orang kata RGB ni adalah additive color. Okay. Red, green, blue ataupun substitute color ni CYMK. Kenapa ada dua-dua ni? Kenapa tak diguna salah satu? Tak, memang dua-dua ni kita gunakan application. It depend on the programmer, depend the punya developer, dia nak pilih how the type of the ni lah, setting dia. Okay. Kita kewujudan dua-dua ni bukannya benda yang bersaling berlawan satu sama lain, tapi dia lebih kepada option, bukan option, alternatif lah. Ibarat you guys ada orang suka pakai kereta Proton, ada orang suka berdua. Dua-dua kenderaan boleh sampai tempat tuju, tak ada masalah. Okay, itu je. Okay, yang penting. So, additive structure color. So, form a color by adding amount of 3 primaries. Ini pun sama. Form a color by filtering white. CYM. Okay. Apa yang sebut dia cyan. Cyan. Okay. Magenta and yellow. Okay. So, dia gunakan ni. Tapi application nampak untuk substitute color ni, untuk CYMK ni juga CYMK kan. Okay. Light material interaction, printing and negative film. Zaman yang pakai negative film pakai ni. Tapi untuk yang monitor TV screen semua macam ni. Discord. Oh, apa ni? Sekejap. Sekejap lah. Sekejap. Kita kena contact kan. Okay. Okay, move on. So nampak kalau mixing dia apa? Adalah red green dapatkan yellow, boleh je dapat juga yellow kan, sama je. So tak ada masalah gunakan. Tapi dalam OpenGL dia gunakan boleh panggil dua-dua ni guna. Tapi mostly dia set default dia RGB kasi. Okay, so next one adalah okay. Adalah synthetic camera model. Okay, synthetic camera model ni lebih kepada viewing dia. Nanti you guys akan dalam OpenGL akan set up macam mana nak kita setkan kamera dia. Okay. Tengok set kamera dia macam mana kan. So projection dia sebagainya ada pelbagai type lah. And then dalam back to lighting ni balik. Tapi topik lighting ni kita akan ada belajar balik. Okay. Ingat kita kena faham dalam environment ni kita ada dua. Satu local lighting, satu lagi global. Global ni matahari je selalunya. Kalau local, objek tu sendiri yang ada cahaya dia. Macam benda yang orang kata apa? Contoh lampu tidur kan. Dia ada lampu, kita on tekan switch dia menyala kan. Tapi lampu daripada atas ceiling tu ada juga kan. Itu adalah global. Dekat tepi tempat tidur, bedding punya light tu pun lebih kepada local. Okay. So nampak ni kalau kita applykan in term of lighting ni kan, nampak kalau tambah color dia nampak macam very dull je, tak nampak macam dia nampak memosankan je kan. Tapi tambahkan nombor local saja. Local tu punya color, maknanya setiap objek ni ada dia punya local punya lighting. Nampak macam ni juga, tapi ada global ni nampak dia dapat realistik sikit. Okay. Ini mostly default one lah. Okay, right now kita pergi ke pipeline architecture. Okay, so kita tengok sini lah. Okay. So pipeline untuk menghasilkan objek grafik ni. Okay, so ini antara ni lah, kita tengok satu-satu. Okay. Sebenarnya ada pelbagai. Mesti ada yang macam ni, dia contohnya daripada application vertex program, dia pun generate geometry and then dia do some clipping, fragment the program and then push the frame buffer and then dia display the object. Ataupun
application ni orang kata apa, kita dalam geometry ni kita handle all the orang kata apa, grafik ni. Macam you guys nak buat lab ni lah ni sebagainya. Dia bukan ada rasterization ni lebih kepada dia nak perkemaskan objek image tu and then the display. Okay, so apa yang penting, the first one adalah the lalui proses adalah vertex program or processing. Ini lebih kepada you guys nak hasilkan grafik tu. You guys pakai kan GL, triangle semua kan untuk develop objek square, triangle, circle ke dan sebagainya kan. Ni paling ni kita anggap dia sebagai lab 1 lah. Lab 1, lab 2, lab 3 sebenarnya sampai lab seterusnya pun. Tapi the first one adalah generate the object tu. Okay, coding, kena coding pakai GL quad, GL begin, GL end sebagainya, letak situ, letak. Okay, letak transformation dan sebagainya. Okay, nampak macam ni. Ni the first one. Okay, vertex, kita assemblykan dia, gabungkan dia dan dapat. Okay, ni belum, ini tengok ni. Tapi ni nanti kita tengok nanti. Kita letak shapekan dia, vertex titik, kita letak titik-titik. Okay, sebabnya dalam grafik ni, okay, vertex ni dipanggil ada titik-titik. Okay, kemudian kalau bila line dia panggil sebagai H, E, D, G, E. Okay, kalau bila ada shape, ada surface, dah dipanggil ada surface tu, mana kita dah ada satu 3D shape lah. Okay, dia satu 3D shape. Okay, dia ada surface. So dah ada faces dia. Okay, so kalau ada satu titik, dia boleh dipanggil sebagai point, dia boleh dipanggil sebagai vertex. Nama dahsyat sikit dalam grafik ni. Nama vertex. Titik je, point. Okay, say vertex. So ada dua vertex, kita boleh create line. Vertex A until vertex B. Line, satu line. Kita dapat line. Itu dah menghasilkan 2D. Kalau satu titik, satu D je. Satu one single dimension. Kita tambah lagi satu titik, kita gabung ke tiga akan bentuk ada surface tengah-tengah dia. So kita akan ada satu 2D punya space lah. Kalau kita ada Z punya direction, dia akan jadi 3D. Okay. The basic 3D adalah ni lah, piramid lah, bentuk piramid kan. Okay. Piramid itu the basic one lah. Okay, and then projection. Projection is the process that combine the 3D viewer with the 3D object to produce the 2D images. Okay, jadi projection ni, you bayangkan, you lukis, kita buat objek tu 3D, semua betul-betul kan. Tapi screen kita ni flat je, 2D je. So macam mana dia nak projectkan benda 3D, benda 3D ni? So apa dia just letakkan mana yang menghadap projection tu lah. Projection, macam seorang macam ambil lampu suluh, apa yang kena kat screen itu je yang kena paparkan. Kita kena petakan dari segi dia punya depth dia. Yalah. Kalau juga benda tu sengit, kalau flat tak apa, mesti sama dia punya, orang kata apa, dia punya pencahayaan dia tu kan, dia punya muncul kat screen TV kita flat lah. Tapi kalau dia belok sikit, mesti yang belakang tu macam malap sikit kan. So that's why this some sort ada programming dalam tu, ada coding dia yang guys kena buat. Okay? Okay? Ini antara contoh projection. Okay? Perspektif ni ada pelbagai. And then pergi ke nak assembly the geometry. Okay, jadi secara ni bentukkan line, bentukkan polygon, ada surface. So kita buat macam tu. Mana kita dah project kan, kita buat masa kita buat vertex ni, kita kena mesti kalau kita nak project kan, kita projectkan sama dia 2D ke 3D pun boleh, tak kisah. Tapi dalam OpenGL dia kenal semua objek tu sebagai 3D. You guys buat titik pun dia treat sebagai 3D. Dia ada X, Y, Z sebab memang sistem dia buat X, Y, Z terus. Okay, tapi objek dia still single D, satu D je. Tapi dia buat, tapi OpenGL dia kena all everything dalam 3D. Okay, 3D. Kemudian kalau you guys tak paparkan Z tu, dia anggap Z tu dengan kosong je lah, equal to Z to 0. Okay, contohnya contohnya you guys pakai just X, you guys use X and Y on the end. But actually the X, the Z tu exist, tapi dia setkan as a 0. Okay, okay, position 1. Kemudian dia assemblekan dia. Dia projectkan dekat screen, kita nampak, oh kita tekan run, project kat screen. Okay, and then juga nak combine sebagainya. This panggil the assembly paste lah. And then do some clipping. Okay, okay. So dia do clipping ni, mana dia nak pastikan objek mana nak keluarkan, sebab you guys punya screen ni is actually limited lah. You guys tak boleh paparkan dia di luar screen. Okay, nampak tu sini. Okay, bahagian ni dulu kita tengok. Ada view plane, ada front clipping dan back clipping. So objek di tengah-tengah, view volume ni saja kita paparkan. Kalau objek tu terkeluar, tak keluar lah, macam kamera lah. Kita masuk dalam sikit, tak masuk. Tak masuk, tak akan masuk screen lah kan. So kalau pastikan masuk dalam within the view volume. Okay.
Sama macam kita buat kartu karakter, pastikan kamera dia boleh boleh nampak view volume ni kat mana. Okey. Kadang-kadang front clipping plane ni dia dekat betul dengan kita punya view plane. Tapi kalau dekat sangat nanti kita termasuk dalam tu susah juga kan. Dia tak nampak tapi sama juga dia akan nampak kita reverse balik kita nampak semua balik kan. Okey, tapi kita kena define kan juga better. Tapi sebenarnya dia ada set default. OpenGL ada set default. Okay, dia ada default dia akan setkan kat mana area dan sebagainya. Okay. Okay, and then rasterization okay, is an object is not clip out, the appropriate pixel in the frame buffer must be assigned colors. Kan? Contohnya satu dia guys buat satu ada contoh kat sini. Ini contoh ni kan, okay. Contoh yang nampak yang terkeluar ni. Yang ni sepehan ni half ni kan. Ni terkeluar, ni terkeluar, ni terkeluar. So you guys kena buat some sort like macam algorithm you guys kena detect, kena kenal potential mana you guys nak masukkan. Ada you guys nak buat kalau anything yang terkena line ni kita akan displaykan juga kan. Itu boleh kita masuk bahagian ataupun nanti bahagian lighting dia kot, kita akan tengok di mana kita akan buat satu teknik sebagai anti aliasing. Okey. Ini anti aliasing. Okey, benda ni. So kita akan guna benda ni. So dia ada multiple level dia, multiple quadruple 4 kali 5 kali dia akan bagi nampak smooth. Okay. So rasterizer produce a set of fragments of each object. Okay. Fragment are potential pixel yang ni. Yang terkeluar daripada sini dia takkan dipaparkan. Okay. So kena simpan all the information dalam ni lah. Yang berkaitan dengan ni kita akan simpan dalam mana? Simpan dalam memori kita lah. Okay. Depth, color, buffer dan sebagainya kan. Kita simpan. Okay. Okay, and then bila dia dah pergi tu dia akan lepas dah lalu proses rasterization kan, nampak ni. Ni. Barulah dia akan proses the pixel tu, nampak. Dia nampak ada kalau ada texture dia akan texture determine the texture yang terlibat kan. Walaupun texture ni mungkin besar 4 segi tapi kita punya bahagian dia kita hanya nak paparkan bahagian yang ruangan ni sahaja. Okay. So dia akan teknik lah, dia akan dekat bahagian fragment position dia dah automatic, dia dah cut mana pergi dan sebagainya dan untuk determinekan which one nak to be display lah. Okay, so nampak sini fragments are processed to determine the color of the corresponding pixel in the frame buffer, and then colors can be determined by texture mapping or interpolation of vertex color. Kita akan tengok sebagai texture mapping ni sebenarnya. Kalau kita nak proses benda ni, semua ni dalam lab kita akan buat. Ni contoh ni dalam lab yang ke 5-6 kita akan tengok dalam dia. Okay. Bahkan 3-4 ada juga ni sikit-sikit. Okay. So fragment may be blocked by the other fragment closer to the camera. Ni hidden surface removal ni kita akan letak satu arahan dalam OpenGL, satu command dalam OpenGL untuk kita automatically dia buat benda ni. Sebenarnya OpenGL ni dah bagus. Dia dah setkan itu sebab tu dia dinamakan sebagai it's named as the OpenGL graphic library. So library ni dia dah memudahkan. You guys no need to actually coding the entire some command lah. Command yang ada. Tak perlu you guys nak entire command tu you guys nak put all the everything. So just panggil je and then dia automatically process everything. Okay. Tapi it's not everything lah. Okay. Dia process some basic elements. Otherwise ada things tu you guys kena actually kena some coding secara manual jugalah. Okay. So this is the programmer application. Tadi yang you guys tengok tadi yang semua-semua ni actually is a API tu lah, graphic library. So inilah graphic library semua ni. Okay, yang pipeline ni. This is a graphic library. Okay. Semua graphic library ni ada pelbagai pipeline. So OpenGL dia pun tak pasti ini adalah pipeline OpenGL ke tak. Okay. Itu tu. So tadi. So ini graphic library, application program, kita buat grafik kan. Jadi kita buat grafik kan. Dia interact with the hardware di mana kita yang buat coding ni semua ni kita kena pastikan dia gunakan capability hardware dan sebagainya lah. Okay, dia panggil sebab tu OpenGL ni dia dah connecting with the hardware, dia akan ambil arahan yang ada hardware dia akan cuba guna lah. Okay, kita sebagai dekat bahagian application program ni kita develop lah, panggil je lah command-command tu. Okay. So programmer sees the graphic system through the software interface. Okay. So interface ni API. Kita kat sini lah. Kita berada di sini ataupun berada pertengahan antara application program dengan graphic library ni. Okay.
So API content, okay. So function that specify what we need to form an image, object, viewer, light sources and material. Material ni of course lah kita punya texture gitu ke sebagainya kan. Ada information such as input and juga input from devices lah, mouse on keyboard mostly, and then to the system. Okay, API ni apa yang ada benda ni lah. API grafik lah, API lain tak ada lah, ada yang kata audio semua tak ada. Okay, audio tu kena pakai grafik library lain. Sebab tu that's why kamu gunakan Visual Studio ni, nak panggil grafik library yang lain pun boleh. Okay, nak gunakan combine with the audio library ke sebagainya. Dia ibarat macam you guys gunakan game engine lah kot. Okay, game engine tu dia dah pemudahkan. Dia tak macam Visual Studio. Visual Studio ni dia manually add the graphic library tu, kena save copy lah kan dalam folder. Itu quite orang kata apa, melecehkan kan. You guys copy manual. Tapi kalau you guys download macam Blender ke, game engine Unity ke, sebab kalau in term of game lah, game engine Unreal ke dan sebagainya, itu dia dah memang automatically letak dalam tu. Okay, so most API macam OpenGL ni support buat points, line segment, polygon, curve and surfaces. So dia ada benda-benda ni semua lah. One of them is compared selain OpenGL ada DirectX lah. DirectX pun graphic library. Okay, ni example dia. You guys pun dah baca tengok kan dalam lab kan. Okay, jadi polygon ni mesti dengan begin dengan end, mesti buat macam ni. Okay, mesti begin macam ni. Vertex 3F ni apa pula? Vertex 3F ni sebab dia 3D kan, ada Z direction. Kalau 2D dia bagi GL vertex 2F. Okay, location ni kita dekat screen tu dia guys mostly dekat gunakan, bila kita menggunakan OpenGL ni kita kena try and error lah banyak. So the error ni mana kita tengok kat mana posisi dia, kita start from that. Okay, so example of GPU ni, kalau guna GPU mesti guna vector. Okay, guna vector. Okay, so camera certification. Okay, seek degree of freedom. Mostly this is for the camera yang kita, bila kita nak develop kamera dalam OpenGL dia dah terus panggil je. Ini juga tak perlu risau. Kamera dalam OpenGL bukan nak kita terus panggil. Dia ada command dia. Okay, kita kena buat satu function untuk kamera. Kita punya void camera. Dalam tu kita kena panggil dia punya perspektif dia. So kita set ke perspektif dia situ. Kita boleh automatically gunakan kamera yang sudah ada. Okay, kita pun boleh develop sendiri. Kita buat satu function baru untuk gunakan kamera. Function ni tentu dalam juga ada header. Kemudian ada function-function lain untuk buat objek lah sebagainya. Kemudian ada main program kan. Main program kat bawah ni kan. Atas ni macam buat objek lah. Tengah-tengah ni buatlah satu untuk keyboard. Keyboard ada, bawah sikit. Mouse pun ada. Kita letak tengah-tengah sikit untuk kita buat function untuk nak kita punya camera system. Okay. Kita tak nak guna default katakan. So kita nak guna yang kita punya sendiri, kita boleh setkan lah dia punya view dia macam mana. Okay. Light and material, ini kita akan tengok mostly material dengan light ni kita akan tengok dalam chapter 6 ni banyak. Okay, so kita tengok point sources versus distribute sources, spotlight, new and far sources and juga color perspective. Kalau kita boleh setkan siap-siap awal-awal, kalau kita dah belajar dah, once you guys dah belajar gunakan color, pakai GL color tu kan, GL color letak RGB kan. RGB ni macam mana letak dia, tu letak 0.5 0 tu kan. Dia ada point, dia ada dia punya color code dia. Tapi mesti color code dia contohnya sekejap color code. Okay, nampak ni. So nampak. So kalau red ni nampak RGB nampak. 100 RGB. Kalau green RGB 010 lah nampak. Okay, 010 jadi color 3F. Kenapa 3F? 3 lah, red, green, blue kan. So dia 3F itu. So you guys tengok sini. So ada banyak. Ni nampak. Boleh guna. Ataupun juga boleh guna pelbagai lah macam-macam color. Ni kalau bentuk. Dia bentuk saya mesti dalam bentuk macam ni. Antara 0 hingga 1. Okay. You guys kena setkan dah. 0 tu 0, 1 tu sama dengan 255. So kalau you guys macam ni, 255 ni adalah 1. 0 adalah 0 dah. So kalau dalam OpenGL dia kena something like that dah. So kalau you nak cari 150, you kena buat pembahagi lah. 150 bahagi 255 berapa? Akan dapat 0 point something lah dekat tengah-tengah tu. You kena bagikan. Okay. Satu lah.
Material, okay. Material ni kita akan guna bila kita ada texture mapping. Kita akan setkan. Mostly akan nampak bila ada texture tu, kita akan nampak lah. Okay. Akan ada setkan. What is diffuse, what is specular, what is the satu dia ambient. Okay. Ada. So nanti kita akan tengok dalam chapter 2 which is OpenGL programming. Okay. Kita akan belajar ada OpenGL tu lah. So mostly cryptography ni is about OpenGL sebenarnya. Theoretical graphics sikit and then kita tengok OpenGL punya library. Okay. So the main focus right now is really lab tu sebenarnya. Even kalau dalam final exam pun fokus on the some ada common coding sikit sebagainya, tapi tak buat. Final exam belum lambat lagi kan, baru minggu kedua kan kita. Okay. So this is the OpenGL and you guys akan belajar sampai habis semester ini insyaAllah for this courses lah kan. Okay, hopefully you guys first one refer to Yulen tu lah. Okay. This is one. Jap.